Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nama Tuan dan saya mengucapkanlah bagi pihak penduduk Bukit Indah pertama kali sampai ke Masjid Bukit Indah kan. Jadi untuk meneruskan wawancara ni kenalkan diri dan bertugas di mana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Amar bin Abdul Hamid. Saya daripada Kajang. Saya bertugas di Kompleks Nasyurul Quran Putrajaya Presin 14 sebagai salah seorang pegawai semakan Al-Quran di sana. Dan di sana tugasan hakikinya lebih kepada semakan Al-Quran, buku-buku agama dan sebagainya. Dalam semakan Al-Quran ini kita kata lebih untuk menjaga kesucian Al-Quran itu daripada berlaku sebarang kesilapan. Jadi perlunya disemak berulang-ulang kali dan sebagainya. Jadi di Nasyurul Quran yang mana penerbitnya, salah satu penerbit yang ada di Malaysia ini iaitu Yayasan Restu. Dan kita tak nafikan banyak lagi penerbit-penerbit Al-Quran yang mengeluarkan Al-Quran, antaranya Karangkraf, Karya Bestari, Al-Hidayah dan sebagainya. Semua mereka ini pun mencetak Al-Quran dan salah satunya adalah Yayasan Restu di Shah Alam sebagai penerbit dan Nasyurul Quran sebagai kilang percetakannya. Jadi Yayasan Nasyurul Quran ini telah mula operasi daripada lebih kurang 2016. Jadi di situ kita mulakan percetakan Al-Quran, kita mulakan penyebaran dakwah melalui kita edarkan Al-Quran kepada masyarakat. Jadi di sana ramai yang tak tahu lagi tentang adanya ataupun wujudnya kilang percetakan Al-Quran, salah satunya yang ada di Malaysia yang kita katakan sebagai kilang percetakan yang kedua terbesar di dunia selepas daripada Mujamma' Fahad yang ada di Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya anjurkan, saya ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk ke Nasyurul Quran, untuk datang melawat, untuk mendapatkan penerangan, maklumat tentang bagaimana kita cetak Al-Quran, kita hasilkan Al-Quran, kita salin Al-Quran, kita semak Al-Quran dan kita akan tengok Al-Quran yang telah siap daripada awal manuskrip, daripada tulisan yang awal, tulisan yang asal hinggalah kepada satu Al-Quran yang kita kata siap satu naskah Al-Quran. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak perasan sebenarnya dekat Malaysia ni ada sendiri, kita kata ada kilang percetakan Al-Quran kita yang tersendiri. Ramai yang ingat semua Al-Quran yang datang di Malaysia ini semuanya daripada Madinah, ataupun ada Al-Quran juga daripada Indonesia dan sebagainya. Tapi nak disentuhkan di sini, kita pun ada Al-Quran kita yang mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang mana mereka telah menetapkan apa-apa kita kata peraturan kita kena ikut kepada mereka dan mereka ini follow ataupun ikut kepada apa yang telah ditetapkan di Madinah. Jadi nak disentuhkan juga tentang Al-Quran yang masih lagi tak dapat kita kata chop ataupun kelulusan daripada KDN. Tuan-puan boleh tengok dekat belakang Al-Quran, ada tak chop daripada KDN, ada tak dapat hologram pelekat daripada KDN. Kalau Al-Quran itu tak ada chop daripada KDN, kita boleh meragui Al-Quran itu, takut-takut ada kesalahan. Jadi satu lagi yang nak disentuhkan dalam kita baca Al-Quran ini, terdapat kita kata Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran jenisnya yang ditulis literasi. Dekat Al-Quran ataupun kalimah itu dekat bawah tu dituliskan ejaan, cara ejaannya, transliterasi. Contohnya Alhamdulillahirrahmanirrahim dieja dengan ALHAMD. Macam tu tidak dibenarkan di Malaysia. Maksudnya kalau Al-Quran itu dapat tahu daripada KDN, kita punya badan berautoriti, mereka ini layak untuk merampas Al-Quran begitu. Jadi insyaAllah itu sedikit sebanyak perkongsian tentang percetakan Al-Quran yang ada di Malaysia, khususnya di Putrajaya. Saya mengajak kepada masyarakat untuk datang ke sana, untuk hadiri kita punya lawatan. Kita sediakan ada banyak kita kata checkpoint ataupun galeri-galeri yang tuan-puan boleh lihat di sana insya-Allah. Percetakan Al-Quran ni bagaimana orang ramai nak buat lawatan, nak kontak siapa, telefon number? Okey, baik. Untuk
datang melawat ke Nasrul Quran boleh sahaja walk-in. Kalau tak ada satu jumlah yang ramai, boleh datang walk-in. Kita akan amat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan ataupun kalau nak hubungi, boleh pergi ke website Nasrul Quran, boleh pergi ke website Nasrul Quran dan dapatkan nombor untuk dihubungi itu, untuk dapatkan tempahan, dapatkan slot untuk datang melawat. Jadi dekat sana, bila ada kita tempah satu slot, kalau kita tempah dalam satu jumlah yang ramai, satu kumpulan, kita akan tuan-puan akan datang dan akan dapat penerangan daripada pegawai-pegawai yang bersedia untuk memberikan penerangan, insya-Allah. Maknanya masjid, surau, NGO, persatuan boleh datang berkunjung ke Betul. percetakan. Betul. Jadi 7 tahun, selama 7 tahun dah berapa ribu juta naskah dicetak dan di mana diedarkan? Okey, baik. Untuk jumlah itu di luar ke pengetahuan saya, mungkin yang kita boleh sebut mungkin lebih daripada 1 juta ataupun 2 juta Al-Quran. Dan Al-Quran ini kebanyakannya kita infakkan, kita wakafkan di luar negara, khususnya bagi masyarakat di luar negara yang minoriti Islam. Kita hantar, yang baru-baru ni kita adakan program 1 juta Al-Quran, kita hantar ke Sweden, kita hantar ke Palestin juga. Untuk yang akan datang ni kita cetak Al-Quran untuk Palestin. Dan tak ketinggalan, kita juga edarkan untuk masyarakat yang ada dekat dalam Malaysia, khususnya madrasah, masjid-masjid yang memerlukan, insya-Allah saja. Di mana dapat dana untuk mencetak Quran? Okey, baik. Untuk dana ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya kita ini satu NGO, satu badan bukan kerajaan. Kita ini berlandaskan harta wakaf saja. Siapa yang datang wakaf, siapa yang datang memberikan sedikit sumbangan kepada kita, jadi kita gunakan duit itu untuk kita cetak Al-Quran. Kadang ada yang datang sumbang kita untuk membeli kertas dan sebagainya. Jadi daripada situlah kita dapat rolling, kita dapat beli semula kertas-kertas dakwah dan sebagainya untuk kita cetak semula Al-Quran. Maknanya ada NGO lah. Sekarang ni kan ada NGO yang pergi ke Kampuchea untuk membuat kerja-kerja sosial kan. Jadi mereka boleh bawa Al-Quran ni hantar ke sana. Adakah dikenakan sedikit bayaran ke ataupun sedikit kos? Okey, untuk kos ataupun untuk dapatkan Al-Quran itu, kita sebut kita boleh cuba mohon dengan Nasrul Quran. Sebab untuk itu saya tak dapat nak jawab, mungkin di luar kuasa daripada saya. Cuma yang saya boleh sebutkan, insya-Allah kalau Quran itu satu keperluan kepada negara-negara yang minoriti yang memerlukan Al-Quran, kita boleh datang mohon untuk kita ambil jumlah Quran berapa, insya-Allah. Selain daripada bahasa Arabik kan, ada terjemahan Al-Quran ke di percetakan ini? Di Nasrul Quran setakat ni banyak dah diterjemahkan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Sweden, bahasa Sepanyol, bahasa kita kata bahasa Mandarin dan sebagainya, adalah untuk kita gunakan metod dakwah ini melalui Al-Quran. Maksudnya bila Al-Quran ini sampai kepada mereka, bukan sahaja mereka ini dapat baca dia punya ayat Al-Quran, akan tetapi dia dapat faham isi kandungannya, insya-Allah. Jadi apa perancangan Ustaz 2 hingga 5 tahun akan datang? Okey, perancangan saya di Kompleks Nasrul Quran, insya-Allah saya akan terus berkhidmat untuk menyemak Al-Quran semampu sedaya yang mana yang boleh atas amanah yang kita dapat ini. Kerana dalam menyemak Quran ini satu tanggungjawab yang besar, sangat besar, kerana kita tak nak apabila Quran itu sampai kepada masyarakat itu, kita kata satu Quran yang kita sendiri salah dalam menyemaknya. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita dan semua untuk membaca Al-Quran dalam penuh, kita kata bacaan yang betul, dalam penuh tartilnya dan sebagainya. Peranan masyarakat, apa sumbangan masyarakat ataupun NGO boleh sumbangkan untuk kilang ini? Okey, untuk sumbangan yang boleh diberikan kepada pihak kami di Nasrul Quran Yayasan Restu,
Antaranya boleh kita katakan sumbangkan tenaga, sumbangkan harta, duit yang ada untuk kita gunakan duit itu untuk kita beli ataupun cetak Al-Quran dengan sebanyaknya. Yang keduanya adalah menggunakan kuasa viral contohnya. Gunakan kuasa viral memberikan pendedahan tentang wujudnya Yayasan Restu, wujudnya Nasrul Quran, wujudnya kilang percetakan kedua yang terbesar di dunia dekat Malaysia ini. Kerana apa tuan-puan? Kerana kita seharusnya berbangga dengan apa yang kita ada di Malaysia ini. Bukan sahaja di Madinah, akan tetapi kita juga salah satu negara yang menyumbangkan Al-Quran untuk dunia, insya-Allah. Boleh beri sedikit latar belakang Ustaz belajar di mana, asal daripada mana? Okey, baik. Sebagai penutup dan insya-Allah, saya Muhammad Ammar bin Abdul Hamid. Saya berasal daripada Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Dan kini saya duduk tinggal di Kajang, Sungai Ramal Dalam. Khidmat di Nasrul Quran lebih kurang 4 tahun. Sebelum tu saya belajar di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam takhasus ataupun dalam bidang Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Kemudian saya menyambung di bahagian Al-Quran dan Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan saya berkhidmat hampir 5 tahun di Nasrul Quran. Dan nak dikatakan tentang kepakaran tu adalah dari segi menyimak Al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Terima kasih tuan atas Last sekali lah. Sekarang ni tengah panas ni. Palestin, Hamas dan Israel ni. Boleh sedikit bagi penerangan lah. Kami pun tak faham kenapa benda tu berlaku. Berapa ramai yang terlibat, yang jadi mangsa. Silakan Ustaz. Okey, baik. Komen tentang Palestin ini kita tak sentuh banyak sangat sebab memang Israel memang sentiasa kacau kepada Palestin dan seolah-olah diburukkan bahawasanya Palestin inilah yang menjadi orang yang jahat. Nampak di media ini Palestin lah satu golongan yang jahat. Akan tetapi nak disebutkan di sini Palestin ini sekadar nak mempertahankan negaranya, tanah airnya. Seperti kita kalau orang datang tempat kita akan cuba mempertahankannya. Jadi antara usaha juga yang Nasrul Quran cuba nak laksanakan adalah untuk cetak Al-Quran, untuk kita dapatkan sumbangan, untuk kita bantu di sana, baik dari segi kewangan tu untuk digunakan perubatan, baik dari segi untuk pembangunan semula, baik segi untuk pelestarian hidup mereka. Itu sahaja insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Harap kita dapat bertemu di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.